Sistem ekonomi Islam. Ekonomi berasal daripada perkataan Greek iaitu oikonomos. Oikos bermaksud keluarga atau rumah tangga, manakala nomos pula membawa maksud peraturan ataupun hukum. Jadi, secara umumnya oikonomos bererti aturan rumah tangga ataupun pengurusan rumah tangga. Manakala ekonomi Islam pula bermaksud bidang sains sosial yang mengkaji masalah ekonomi yang berpegang pada prinsip dan nilai Islam. Jual beli. Dari segi bahasa, jual beli adalah pertukaran atau saling menukar. Manakala dari segi fiqh pula bermaksud menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syariat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli, manakala wang yang dibayar oleh pembeli akan menjadi pengganti harga barang milik si penjual. Pada masa kini, aktiviti jual beli berlaku setiap masa, tidak kira waktu maupun tempat. Tambahan pula, dengan teknologi masa kini yang canggih telah membawa kita ke suatu fenomena yang baru, di mana alam maya telah menjadi medium untuk aktiviti jual beli berlaku. Tetapi, persoalannya, adakah jual beli secara online atau e-dagang itu sah? Kerana di dalam rukun jual beli, ia haruslah ada sirah atau lafaz penjual dan juga kabul iaitu lafaz pembeli. Hukum jual beli di atas talian adalah sah. Ini kerana selagi aktiviti itu menepati rukun dan syarat jual beli, maka aktiviti jual beli itu akan dikira sah menurut Islam. Rukun jual beli adalah penjual, pembeli, harga yang dibeli, barang yang dijual, sirah iaitu lafaz penjual dan kabul iaitu lafaz pembeli. Manakala syarat penjual dan pembeli pula adalah baligh dan berakal, tidak bankrupt atau bodoh, tidak dipaksa, beragama Islam, merdeka dan akhir sekali bukan berurusan dengan musuh Islam. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat ke-275. Surah An-Nisa ayat ke-29 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Namun, terdapat sesetengah jual beli yang dilarang di dalam agama Islam. Jual beli sperma binatang. Penduduk Indonesia banyak yang mempunyai haiwan ternak seperti sapi dan kambing, tetapi jarang yang mempunyai haiwan ternak sepasang, iaitu betina dan jantan. Kebanyakannya hanya mempunyai salah satu. Jadi, untuk proses pembiakan, mereka harus meminta bantuan penggembala lain. Proses jual beli sperma sudah menjadi kebiasaan penduduk di sana. Tetapi, ramai yang tidak tahu bahawa hukum jual beli sperma adalah haram. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi SAW melarang sperma pejantan. Terdapat dua makna sperma pejantan, iaitu pertama, jual beli sperma, dan yang kedua, menyewakan pejantan. Barang siapa yang meminjam
kuda jantannya secara percuma, lalu kuda betina itu berketurunan, maka pemilik kuda jantan akan mendapat pahala 70 kuda yang dijadikan sebagai binatang tunggangan di jalan Allah. Jika tidak berketurunan, maka pemilik kuda jantan akan mendapat pahala seekor kuda yang digunakan sebagai haiwan tunggangan di jalan Allah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Konklusinya adalah, sekiranya meminjamkan secara percuma, maka ianya adalah sah. Tetapi sekiranya berlaku jual beli, maka ianya adalah haram. Jual beli yang melibatkan orang buta. Adakah jual beli dengan orang buta sah, sedangkan mereka tidak dapat melihat barang yang ditukar hak milik? Dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, jual beli, penyewaan dan penggadaian serta hibah yang dilakukan oleh orang buta adalah sah. Ini kerana orang buta juga memiliki panca indera yang lain, seperti dapat mencium, bau, dapat meraba dan juga dapat merasa melalui tangannya. Dan jual beli itu adalah rela sama rela. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i, ianya adalah tidak sah, kerana orang buta tidak mempunyai keupayaan untuk menghayati secara sempurna barang yang dijual kepadanya. Jual beli yang melibatkan deposit. Jual beli yang melibatkan pembayaran deposit atas sebab-sebab tertentu adalah tidak dilarang, malah dibolehkan. Cuma, apa yang dilarang adalah apabila penjual meletakkan syarat, iaitu jika pembeli mengambil keputusan untuk tidak meneruskan kontrak jual beli, maka deposit itu akan dikira hangus. Hal ini tidak dibenarkan dalam mazhab lain kecuali mazhab Hambali. Sewa dalam bahasa Arab adalah ijarah, merupakan suatu akad untuk mendapatkan suatu manfaat dari barang, jasa atau kompensasi tertentunya, biasanya wang. Pihak penyewa hanya mendapat manfaat dari barang yang disewa, tetapi barang yang disewa itu masih milik pemberi sewa. Contoh paling mudah bagi sewa beli adalah membeli kenderaan. Jika anda memohon pinjaman sewa beli, anda akan dikenali sebagai penyewa, dan institusi perbankan pula ialah tuan punya kenderaan itu. Ini kerana pihak bank akan membayar 100% kepada syarikat kereta berkenaan, dan anda pula akan membayar secara ansuran bulanan kepada pihak bank mengikut perjanjian sewa beli yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama. Anda haruslah membayar sehingga habis kesemua jumlah yang telah ditetapkan, dan barulah kenderaan itu akan menjadi milik anda. Tetapi jika anda gagal membayar ansuran bulanan, maka pihak bank berhak untuk menarik balik kenderaan berkenaan. Berikut merupakan beberapa rakaman video yang sempat kami rakam mengenai pandangan para pelajar terhadap ekonomi Islam, jual beli dan sewa beli. Ya, Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya Cik, apa yang Cik tahu dan pandangan Cik tentang ekonomi Islam? Tentang ekonomi Islam ya. InsyaAllah sekejap Setakat saja yang saya tahu tentang ekonomi Islam ni, di mana ekonomi Islam ni berkaitan dengan jual beli, ataupun senang cerita berkaitan dengan proses yang berkaitan dengan pertukaran sesuatu lah, ataupun jual beli lah, urusan jual beli. Dan yang penting apa yang boleh saya fahami, ekonomi Islam ni kalau kita tengok, dia satu sistem pengurusan pertukaran barang melalui satu keadaan lah. Kalau kita tengok masa zaman Nabi Yusuf dulu, Nabi Yusuf menyelesaikan satu masalah
masalah apa, masalah ekonomi lah. Yang penting kat situ kita nampak penyelesaian ni lah. Sistem ekonomi Islam ni menyelesaikan masalah lah, masalah berkaitan jual beli juga. Lebih kurang gitulah. Dan seterusnya masa itulah saya boleh cakap. Okey. Okey. Terima kasih Cik Sama. Okey, Assalamualaikum Cik. Boleh saya tanya apa yang Cik tahu tentang sistem ekonomi Islam? Okey. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ferdinand Mustafa dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Sekarang ni tahun 3 dalam kursus pengajaran bahasa Inggeris. Okey, apa yang saya tahu tentang sistem ekonomi Islam? Okey, tak banyak yang saya tahu tapi adalah sedikit kan. Macam contohnya masa saya SPM tu, saya ambil aliran account. Jadi sedikit tu walaupun tak ada dalam silibus tapi cikgu ada bagi tahu sikit. Jadi kiranya apa yang pasti dalam sistem ekonomi Islam ni kita cari dengan cara yang halal lah. Jadi antara benda yang paling utama dalam sistem ekonomi Islam, riba tu memang tak ada lah. Jadi kiranya kalau contohnya dalam perbankan tu kita tak akan boleh ambil faedah ataupun dalam bahasa Inggeris ni interest. Kita ambil dividen. Kiranya apa yang saya tahu tu macam kalau faedah ni duit yang ada dalam bank tu, bank tu sendiri dia akan labur dalam benda-benda yang berbagai-bagai lah. Contohnya mungkin kasino ke dan sebagainya. Jadi kalau dalam sistem perbankan Islam tu pula, kita mungkin bank tu sendiri lah mungkin akan laburkan dalam perniagaan yang halal lah. Mungkin ternakan binatang ke, mungkin dekat tabung haji ke dan sebagainya lah. Itu sedikit lah. Terima kasih Cik. Okey, sama.